Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersama saya, Lutfi Othman bersiaran dari Majlis Sukan Negara Bukit Jalil untuk Buletin MSN. Kita mulakan buletin dengan rangkuman berita sepanjang minggu ini. Jom saksikan. Pasukan Bola Sepak Akademik Bola Sepak Negara Mokhtar Dahari AMD muncul juara Liga Piala Menteri Pendidikan bawah 14 tahun selepas berjaya menewaskan pasukan dari SMK Taman Desa Skudai yang diwakili Akademik Johor Darul Takzim bawah 14 tahun dengan jaringan 3-2. Pemain AMD Muhammad Iman Dennis bin Muhammad Syukur muncul wira AMD selepas menjaringkan 3 gol pada minit ke-45, 51 dan 54 selepas AMD terdahulu ketinggalan 2-0 pada separuh masa pertama. Tambah manis pemain AMD Muhammad Iman Irfan Muhammad Hafiz dinobatkan sebagai pemain terbaik perlawanan akhir dan Adrian Muslim Sufian pula dinobatkan penjaga gol terbaik pada perlawanan yang sama. Hadiah-hadiah disampaikan oleh Menteri Pendidikan Yang Berhormat Fazlina Siddiq yang turut hadir bersama menyaksikan perlawanan akhir tersebut di Stadium Bandaraya Pasir Gudang, Johor. Bahagian Bakat dan Pembangunan Wanita menerusi cawangan program khas meneruskan usaha pencarian bakat baharu dengan mengadakan Karnival Kebangsaan PLD Program Pembangunan Bola Jaring Negara NNDP. Karnival kali ini dibahagikan kepada kategori bawah 14 dan 17 merentap merebut kejuaraan di Velodrome Johor Iskandar Puteri selama 4 hari bermula 2 hingga 5 Disember 2023 menyaksikan pasukan Zon Selatan menyapu bersih gelaran juara bagi kedua-dua kategori bawah 17 dan 14 tahun. Turut hadir ke majlis penyampaian hadiah Yang Berhormat Tuan Muhammad Hairi, Pengurusi Jawatankuasa Belia, Sukan, Pembangunan Usahawan, Koperasi dan Sumber Manusia Negeri Johor dan Presiden Persatuan Bola Jaring Negeri Johor merangkap Presiden Persatuan Bola Jaring Malaysia Yang Berhormat Hajah Alwiyah Talib. Tahniah dan syabas pada semua pasukan yang bertanding. Program Jelajah Juara E-Sport Malaysia edisi Wilayah Persekutuan Labuan bersama Persatuan E-Sport Labuan telah berlangsung pada 2 dan 3 Disember 2023 yang lalu. Program Jelajah Juara E-Sport Malaysia telah pun mengadakan bengkel bersama bakat-bakat e-sport negeri dan merupakan kerjasama di antara Majlis Sukan Negara dan Persatuan E-Sport Negeri bagi tujuan melahirkan juara-juara baru sukan elektronik di Malaysia. Majlis perasmian penutup telah disempurnakan oleh Encik Zulhelmi Hamran, Penolong Pengarah Majlis Sukan Wilayah Persekutuan Labuan. Destinasi seterusnya adalah Negeri Sembilan pada 17 dan 18 Disember ini. Teruskan bersama kami untuk melihat perjalanan program ini dan anda mungkin juara yang kami cari. Satu bengkel pelan periodisasi Sukan Para 2024 telah diadakan dari 29 November hingga 1 Disember 2023 bertempat di Grand Beach Resort Port Dickson. Seramai 87 orang peserta yang terdiri daripada wakil Majlis Paralimpik Malaysia, wakil Persatuan Sukan Kebangsaan, jurulatih, wakil Institut Sukan Negara dan pegawai bahagian para menyertai bengkel tersebut berbincang dan menyelaras program-program latihan dan perancangan penyertaan kejohanan di samping perancangan mengadakan program-program bakat serta memperkemaskan misi penambahan pingat untuk temasa Sukan Paralimpik 2024 akan datang. Dalam pada itu telah berlangsung satu bengkel visi Sukan Negara 2030 bagi teras kedua kegemilangan sukan diadakan bersama pemegang taruh sukan berprestasi tinggi bertempat di Merka Living Putrajaya. Bengkel sehari yang dihadiri pengurusan tertinggi dan pegawai-pegawai kanan Majlis Sukan Negara dimulakan dengan taklimat daripada Encik Saiful Nizam Yaakob dari bahagian dasar dan perancangan strategik Kementerian Belia dan Sukan, diikuti sesi taklimat Teras 2 WSN 2030 oleh Encik Arifin Muhammad Ghani, Timbalan Ketua Pengarah Sektor Pembangunan Sukan Majlis Sukan Negara. Dengan misi melahirkan lebih ramai jago sukan para di masa hadapan,
Karnival Bakat Sukan Para 2023 diadakan dengan penglibatan lebih 200 orang atlet dari 16 kontijen yang bertanding. Karnival yang diadakan di Kompleks Kecemerlangan Sukan Paralimpik Kampung Pandan itu bakal diteruskan dengan pendekatan mempertandingkan sukan-sukan yang berpotensi mendapatkan pingat di tamasya antarabangsa. Salah satu daripada langkah efektif dalam pencarian bakat-bakat sukan baharu dalam kalangan pelajar sekolah atau di peringkat akar umbi adalah melalui program mengenal pasti bakat dengan kerjasama pemegang-pemegang taruh utama berkaitan. Demi pencarian bakat baharu sukan para, bahagian para Majlis Sukan Negara dengan kerjasama bahagian pendidikan khas Kementerian Pendidikan Malaysia berusaha meluaskan tapak penyertaan pelajar-pelajar kelainan upaya untuk mencuba sukan-sukan yang boleh mereka ceburi pada masa hadapan menerusi penganjuran Karnival Bakat Sukan Para. Okey, Karnival Bakat MSN KPN tahun 2023 pada kali ini adalah bertujuan untuk mencukil bakat-bakat baru di kalangan murid-murid bagi golongan OKU di seluruh negara. And then hasrat ini kita telah merancang bersama dengan pihak KPM pada peringkat permulaannya. Dan kita akan tambah baik dan kita akan perhebatkan lagi pada tahun hadapan di mana karnival yang sama juga kita akan teruskan di negeri dan kita akan adakan karnival kebangsaan di mana kepada yang terpilih di peringkat negeri-negeri. Menurut Sofian lagi, bahagian para kali ini memberi fokus dalam mengenal pasti bakat-bakat baharu untuk sukan-sukan yang berpotensi menyumbangkan pingat buat negara di tamasya-tamasya besar akan datang. Tumpuan kita adalah kepada 6 jenis sukan. Of course, memang betul kita tumpukan kepada sukan-sukan yang boleh membantu ataupun memberi peluang pingat kepada kita di tamasya-tamasya utama. And then kali ini kita buat 6 jenis sukan. Of course, daripada sukan olahraga, sukan powerlifting, pingpong, boccia dan sebagainya. Supaya ini adalah platform yang utama atau platform awal di mana kita beri pendedahan kepada semua murid-murid OKU. Mereka mencuba dan daripada situ kita boleh lihatlah sekiranya mereka mempunyai potensi ataupun harapan yang kita boleh perhebatkan di masa akan datang. Sebagai ujian akhir kepada para pelajar yang hadir ke karnival ini, pihak penganjur turut mengadakan mini kejohanan sebagai platform untuk mereka menunjukkan kemampuan dalam sukan-sukan yang telah ditetapkan dan para pemenang diumumkan semasa majlis penutup yang disempurnakan oleh Presiden Majlis Paralimpik Malaysia yang berbahagia Datuk Seri Megati Syariman Zaharuddin. Jangan anggap kekurangan diri sebagai satu penghalang untuk berjaya dalam sukan. Itulah antara ungkapan yang sering disebut jago-jago sukan para yang hadir semasa jelajah ikon sukan 2023 yang diadakan sempena Karnival Bakat Sukan Para pada Rabu. Siri Jelajah Ikon Sukan menutup tirai 2023 dengan menampilkan 4 ikon sukan para yang sedang dan pernah mencipta nama sebagai atlet cemerlang dalam sukan masing-masing. Di samping bercerita berkaitan perjalanan hidup sebagai atlet, para peserta karnival berpeluang mendapatkan nasihat berguna daripada keempat-empat ikon ini. Untuk edisi jelajah kali ini, bahagian bakat dan pembangunan wanita membawa jaguh-jaguh para olahraga seperti Ziyad Zulkifli, Siti Nur Yasah dan Siti Nur Radiah dan atlet powerlifting Nicodemus Manggoy Moses. Menurut jaguh lontar peluru para negara Ziyad Zulkifli, dia berasa bertuah kerana dapat bertemu dan berkongsi pengalaman sebagai atlet serta resepi kejayaan dengan atlet-atlet muda ini. Okay, firstly memang salah satu yang saya rasa pada diri saya, apa yang saya nak luahkan sebenarnya saya dapat luahkan kepada generasi atlet ataupun generasi anak-anak OKU yang lain. So apa yang saya nak sampaikan adalah kita sebagai seorang OKU, kita jangan pernah ada rendah diri dan putus asa. Kita akan tunjukkan potensi kita yang luar biasa kepada orang lain. Menurut guru pengiring dari Sarawak, Maria Kalesti pula, program seperti ini perlu diteruskan terutama untuk anak-anak OKU yang sememangnya memerlukan kata-kata dorongan yang tinggi untuk bangkit dari perasaan rendah diri. Sebelum ni tengok dalam TV, mungkin diorang kata tak patutlah, tak mungkinlah aku akan jadi macam ni. Tapi bila sharing diorang ni sedikit sebanyak dapat membantu kan. Terutamanya diorang ada sebut pasal dari sekolah. Diorang ada sentuhkan tadi dari sekolah. Saya dah mula buat macam ni. Jadi diorang secara tidak langsung diorang ada semangat tu. Jadi
Ini bagi saya satu program yang dapat membantu student, terutamanya untuk bangkitkan diorang punya self-esteem lah. Supaya diorang rasa diorang juga ada lebih lagi keupayaan dan juga keistimewaan berbanding daripada student biasa. Laporan tadi mengakhiri Buletin edisi kali ini. Sebelum berpisah, mari kita saksikan minggu ini dalam sejarah sukan negara. Sehingga kita berjumpa lagi di edisi akan datang.